Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya harap semua orang berada dalam keadaan yang sihat dan walafiat. Saya Nur Izian, wakil dari Mynik dan juga hos anda untuk sesi webinar Cerita.my kita hari ini. Jadi hari ini saya bersama tetamu jemputan kita iaitu Puan Rosliza Osman dan juga Master Trainer Mynik Berhad iaitu Cikgu Yasir. Apa khabar Cikgu? Apa khabar Puan Rosliza? Baik. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Zian. Okay. Live dari mana tu? Dari Melaka, daripada Selandar Melaka. Oh, Melaka. Okey, sekarang kita akan teruskan sikit. Saya akan ceritakan sedikit tentang tetamu kita. Okey, tetamu kita ni pada 22 tahun yang lepas, Puan Rosliza nekat untuk berhenti kerja dan mengambil langkah yang berani untuk mengusahakan perniagaan menjual loyang yang pada akhirnya membuatkan beliau kini mampu tersenyum lebar. Ini kerana perniagaan loyang beliau semakin berkembang dan menerima tempahan dari seluruh negara. Jadi beliau menghasilkan pelbagai bentuk jenis loyang, termasuk loyang ukuran umum yang biasa digunakan yang digunakan oleh para peniaga di kedai, serta loyang yang direka khas mengikut cita rasa pelanggan. Pada awal perniagaan, beliau terpaksa membawa pelbagai sampel loyang ke kedai-kedai roti berhampiran untuk meyakinkan para pelanggan. Namun segalanya berubah apabila beliau menggunakan laman sesawang.my. Jadi untuk memasarkan produk loyangnya, beliau menggunakan website azizjafar.my. Kini, beliau hanya perlu mengemas kini laman sesawang dengan gambar-gambar produk loyang dan memaparkan nombor untuk dihubungi. Jadi itulah sedikit pengetahuan tentang tetamu kita. Sekarang saya akan serahkan kepada Cikgu Yasir untuk meneruskan sesi pembual kita hari ini. Silakan Cikgu. Okey, Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, selamat tengah hari semua, selamat petang. Kepada anda yang menonton, terima kasih banyak. Terima kasih Izian. Dan terima kasih juga kepada tetamu kita Puan Rosliza. Tadi saya terputus sekejap tadi. Minta maaf banyak sebab line hari ini kurang memuaskan. Sekali saya nak cek, saya boleh dengar dengan jelas ke suara saya ni? Izian boleh dengar suara saya? Puan boleh dengar suara saya ke? Jelas Cikgu. Okey. Minta maaf banyak. Tadi saya terkeluar daripada ni. Okey, baik. Hari ini kita bersama lagi dengan seorang tetamu macam mana biasa. Anda bersama saya Cikgu Yasir dalam slot kisah.my daripada Mynik. Dan terima kasih banyak kepada anda kerana sudi bersama kita pada setiap minggu. Sebenarnya program kita ni boleh dikatakan program mingguan yang wajiblah bersama saya kita buat pada hari Isnin pukul 1. Ada juga yang permintaan yang daripada yang mana yang saya dapat ya. Ada yang minta buat petang ataupun malam, tapi tengok dulu keadaan macam mana. Kalau boleh kita buat petang. Yalah betul lah. Kadang-kadang petang-petang tu orang santai-santai kan, dan tengah hari ni orang banyak yang keluar lunch semua kan. Tengok-tengok sekejap aja pun sebab sibuk kan nak masuk balik kerja dan sebagainya. InsyaAllah kita akan pertimbangkan. Baik, terima kasih dengan cadangan anda dan bersama saya hari ini seorang lagi tetamu istimewa kita yang mana yang beliau sudah ada website. Jadi sesiapa yang bagi anda yang belum pernah bersama dengan saya, kita sekarang dalam rancangan ataupun sesi live bersama dengan Mynik Berhad yang menampilkan setiap minggu pemilik website yang dah buat online business diorang melalui website. So kita akan jemput setiap minggu seorang pemilik website dan menceritakan diorang punya pengalaman macam mana sebelum ada website, bisnes macam mana, dan betapa mudahnya bila dah ada website. Dan jangan terkejut, website ni bukan Mynik buat. Website yang dimiliki oleh tetamu-tetamu jemputan kita pada setiap minggu ni dibuat, disiapkan oleh pemiliknya sendiri. So, tanpa banyak membuang masa lagi, saya popek ni kan. Kita bersama dengan tetamu istimewa pada hari ini, Puan Rosliza. Assalamualaikum sekali lagi Puan, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik.
Puan daripada Selandar Melaka kan? Ya, betul. Daripada Felda Air Kangkung, Selandar Melaka. Felda Air Kangkung kan? Ya. Untuk makluman para penonton sekalian, boleh lawati website puan di azizjaafar.my, Aziz Jaafar, ataupun ejaan dia Aziz AZIZ Jaafar JAAFAR.my. Yang itu website Puan Rosliza. Baik Puan, boleh cerita sikit latar belakang Puan, macam mana kita tahu tadi Puan tinggal di di Felda tadi kan. Boleh ceritakan sikitlah pengalaman tentang, bukan pengalaman lagi, kita pergi ke latar belakang dulu. Duduk di mana, berapa tahun dah bisnes, dan bisnes apa. Cuba ceritakan sikit dekat penonton kita. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, sebelumnya saya nak beritahu bisnes ni memang dah lama, sejak 22 tahun dulu, tapi sebelum ni dia beroperasi di Penang. Di Penang Puan Ya, di Penang, di Kota Aul, di kampung Kota Aul. Beroperasi di Melaka baru 5 tahun lah. I see, okay. Okay, Okey, masa di Penang dulu, adakah Puan tinggal di Penang dulu Puan? suami saya orang Penang. Oh, suami Puan orang Penang. Oh, lebih kurang saya pun utara agak. Oh, jadi Puan duduk di sana dulu, start bisnes ni di sana lah. Tak, actually ini perkahwinan kedua saya. Okey. Okey, suami saya bermula dengan bisnes loyang ni. Dia berhenti kerja, dia start dengan bermula dengan hobi lah. Startingnya dengan hobi. Dia tidak ada belajar di mana-mana, tapi kerana minat, dia mencuba sendirilah, lepas tu dia pergi ke kedai-kedai, intai-intai, buat macam mana, dan kemahiran yang ada yang Allah kurniakan pada dia berjayalah menghasilkan reka-reka bentuk loyang ikut permintaan customer sehingga hari inilah. Okey. Untuk orang yang kurang faham tentang bisnes ni apa yang Puan keluarkan ataupun ciptakan, dan macam mana kegunaan orang di luar sana? Kalau boleh ceritakan sikit tentang produk ni. Okey, produk kami semuanya 100% berasaskan aluminium. Kita tak campur-campur. Tengah tukang aluminium, dia campur steel, tapi berbeza dengan kami. 100% base aluminium. Yang mana 100% juga produk kami untuk kegunaan bakery. Bakers. So ikutkan perkembangan terkini sekarang ni, pembelajaran, pembuatan kuih, masakan, semua pun secara online. So lahirnya ramai guru-guru pun secara online. Jadi persaingan kat situ. Antara bila persaingan, mereka berlumba-lumba mencipta resepi ikut dia. Secara tak langsung mereka perlukan acuan ikut resepi dia. Jadi bila ada acuan yang ikut resepi dia, cikgu lain tak boleh nak tiru. Sebab sukatan ikut saiz loyang dia. So jadi dia orang tukang membuat loyang. Bila dia orang mencarikan tukang buat loyang, dia orang akan search dekat Google. So di situlah peranan website kami. Bila dia orang search Google, dia orang dapat contact number kami, dia orang contact. Bila dia orang contact kami, dia orang tanya, Puan, dia kata Puan boleh custom loyang ke? So kita kata boleh. Di situlah dapat banyak customer. So dia orang akan draw loyang macam mana, saiz yang macam mana, ikut adunan yang dia orang nak. So dia orang order secara pukal kepada kami, dia orang reseller semula kepada student dia.
I see. Okay, okay. So maksudnya di sini, kalau ada orang yang di luar sana yang memerlukan satu bentuk desain loyang ni untuk nak buat apa-apa jenis kuih, bakery, so dia orang boleh contact Puan untuk nak custom made kan benda Ya, tu ikut kemahuan dia orang. Macam tu. betul. Jadi senanglah dan dia orang pula dia boleh varietykan dia orang punya produk tu dan tak sama dengan produk-produk orang lain di luar sana, betul kan? Ya, betul. Yang contoh sebelum ni, Ha. kek kukus buah, kek buah-buahan. Okey. Diorang kukus dalam bekas acuan plastik SQ500. Aha. So, SQ500 tu apa refer kepada apa tu? bekas plastik, bekas Tupperware plastik. Oh, okey. Diorang kukus dalam bekas plastik. Sedangkan kek kukus tu memakan masa plus minus 4 jam lah. Apa yang saya maklum, bekas plastik tu tak sesuai dikukus dalam tempoh yang lama. Tidak baik kesihatan. So atas itu saya dah minta suami mereka satu loyang yang exactly size Tupperware tu berserta tutup. Mean kita kukus dalam tempoh yang lama, air tak akan masuk dalam kek kita tu. So maksudnya produk ni di segi kualiti dia lebih terjamin lah. Maksudnya dia boleh tingkatkan dari segi kualiti produk tu sendiri kan? Ya, betul. So bila saya dah buat loyang tu, saya buat R&D dan saya iklankan dalam saya punya FB page. Saya tunjukkan video cara penggunaan. So mendapat sambutan lah. Mendapat sambutan. Beransur-ansur baker-bakers kat Malaysia ni bertukar. Daripada penggunaan bekas plastik beralih kepada penggunaan loyang. I see. Okay, Alhamdulillah. So maksudnya keistimewaan dia di sini dia boleh custom made tu macam mana yang dikehendaki oleh tu oleh customer tu kan. Ya. Kita boleh custom made kan dia kan. Lagi Okey Puan. Cakap dulu. Apa dia Puan nak kata tadi? Saya lagi lupa. Lagi satu macam tray oven. Bila kita beli oven, bagi kita tray satu atau dua sahaja. Sedangkan bakers kalau nak buat projek-projek biskut raya, mereka memerlukan banyak tray untuk bakar biskut yang kuantiti banyak. Jadi dia orang akan cari kita bagi ukuran untuk custom tray oven ikut size. Ikut size ovennya. Size oven. Oh, ini satu lagi kelebihan dia lah. Maksudnya kalau size oven tu tak semestinya sama kan? Ya, betul. Okey Puan. Masa Puan mula bisnes dulu, masa tu mungkin belum ada online lagi kan? Belum ada website lagi kan? Ya, betul. Jadi masa sebelum ada website tu, apa kekangan dia untuk nak mempromotkan produk ni kat orang lah? Macam mana Puan mula tu? Macam mana nak bagi tahu orang kata Puan ada buat benda ni? Kita bawa loyang-loyang yang kita dah buat, sampel-sampel beberapa ke kedai-kedai bakery. Kat dia, hasil yang kita boleh buat, kita boleh sample, dia tengok. Memang dia ambil, tetapi masalahnya kat situ, mereka jadi orang tengah. Dia bayar kita dengan harga yang rendah dan dia markup yang tinggi. I see. Yang apa ni kedai-kedai bakery ni yang ambil produk kita ni. Ya, betul. Dah lah penat nak kena pergi setiap kedai tu maksudnya satu Ya, betul. Tu satu cabaran dia lah usaha gigih tu. Tapi macam dengan mana-mana bisnes jugalah Puan macam dengan kita dekat Mainik ni, macam dengan saya dah main dengan Mainik, banyak program yang kita buatkan untuk nak dia tambahkan usahawan daripada offline ke online. Maksudnya offline tu kita tak suruh berhenti pun, jalankan juga offline tapi tambah online.
ikut pengalaman kita ni, bila dah ada boleh buat online, dia orang dah faham macam mana nak buat online. So dia orang rasa, oh, kenapalah aku tak buat lama dah. Kalau aku tahulah bisnes online macam ni senang, lama dah aku buat. Puan ada rasa macam tu selepas boleh online? Rasa macam tu sebab dia ikut peredaran masa pun. Yes, betul. Contohlah sekarang ni. Sekarang ni Aha. kalau orang muda lebih popular dengan TikTok, lebih popular dengan Insta. So kita pun kena kejar benda tu walaupun itu bukan zaman saya. Betul. Tapi betul. Tapi kita perlu juga macam share video kita. Kita pun perlu ada account tersebut, sharekan bila kita ikut peredaran tu, berbagai golongan akan tahu produk kita, akan kenal produk kita. Betul. Saya setuju dengan Puan. Ya. Sebab kalau memang boleh kita buat secara fizikal ataupun tradisional. Maksudnya marketing untuk jual produk memang boleh. Tapi apa salahnya kalau kita tambah satu lagi online, so kita punya daripada orang kita cari orang, bila kita online orang cari kita, betul tak Puan? Ya, betul. Macam Puan kata tadi kan, orang masuk Google, orang cari tukang loyang kan. Nama benda ni loyang Puan Loyang. Jadi orang masuk ke Google, orang cari tukang acuan loyang, orang akan jumpalah kat situ dan orang contact kita. Dan kita akan sentiasa akan dapat customer lah dari situ instead of kita cari orang. Saya suka apabila kita nak bincang tentang website dan juga media sosial. Saya nak sentuh sikit untuk para penonton di luar sana yang mana yang baru bersama dengan kami. Kami mengucapkan saya Cikgu Yasir. Orang muda-muda panggil saya CY. CY dia orang panggil saya. Kita bersama dengan Puan Rosliza yang mempunyai website sendiri yang mempromotkan loyang aluminium yang dibuat sendiri, custom made. Maksudnya kalau kita ada nak buat loyang yang berkaitan dengan bakery, Puan boleh buat. Dan Puan jalankan bisnes ni bersama dengan suami dia lah. Mungkin suami Puan di segi pertukangan ikut suami Puan lah yang konsentrate bahagian tu, betul Puan ya? Ya, betul. Puan lebih kepada pemasaran, lebih kepada macam mana penggunaan dia. Kadang-kadang orang lelaki ni dia tak tahu sangat dari segi bakery tu, betul tak dia ikut nasihat isteri dia kot, macam tu lah kot ya? Ya, actually saya ada bakery saya sendiri, saya juga buat produk-produk kuih. Kami saling bekerjasama lah. Saya bagi idea, lepas tu saya buat R&D dan saya pasarkan berserta video. Bagus lah. Tu nampak tu yang mana yang tuan-tuan dan puan-puan yang bersama kita. Satu lagi yang Puan Rosliza share, dia share apa-apa pun dengan video sebab orang lebih mudah faham berbanding gambar ataupun berbanding cerita saja kan. Orang lebih mudah faham. So semua benda ni kita boleh share dalam kita punya website. Macam dengan Puan sendiri dah ada website dia, azizjafar.my. So website ni Puan nak jual dia punya produk-produk semua, banyak produk sini, loyang-loyang yang dibuat, yang macam dengan Puan kata awal tadi, dia berteraskan aluminium yang 100% tidak campur dengan besi. Di situ juga apa kelebihan dia bila tak campur tu Puan? Dia tahan lama ke macam mana tu? Aluminium kita tahu dia memang tidak berkarat. Sama sekali karat. So memang sesuai untuk produk. Jadi steel walau macam mana pun kalau tak jaga, tak lap bersih, tak betul kering, dia akan berkarat. Tapi aluminium confirm tidak berkarat. Tidak berkarat. So di segi kualiti, di segi ketahanan dan juga mungkin di segi hygiene, kebersihan pun terjamin lagi kan? Ya, betul. Okey, baik Puan. Kita cerita sikit tentang website ni Puan. Macam saya kata awal tadi, website ni bukan orang lain buat. Website ni dibuat sendiri oleh
pemiliknya iaitu Puan Rosliza. Masa dulu kalau tak salah saya tahun 2019 kan, Puan bersama dengan program Mainik yang kita buat di Melaka, betul Puan ya? Ya, betul. Masa tu Puan ada basic buat website tak Puan? Kalau cerita sikit kat penonton ni, jangan kata oh Puan belajar buat website apa ni ada apa-apa diploma ke apa ke. Puan bidang IT ke Puan? Tak, sama sekali tak. Sama sekali saya ni buta IT. Jujur cakap saya memang buta IT, tapi ada program Mainik ni saya join saya daripada zero. Sehingga partner website ni Yes. yang ada sekarang ni, dan juga dah dengan adanya website ni ramailah saya dapat customer barulah yang banyak saya akhir-akhir ni. Ya, so dengar tu, Puan salah seorang peserta Mainik yang masuk ke program Mainik belajar buat website daripada zero. Apatah lagi orang-orang muda yang tahu IT ni lagi senang lah Puan ya. Ya, betul. Dari Puan tak tahu IT pun boleh siap website, boleh ada website sendiri, buat sendiri pula tu. Jadi satu janji yang saya boleh bagi, ini bukan janjilah, ini pasti. Buat website guna sistem Mainik ni, program Mainik ni, tak perlu nak download apa-apa software. Satu, buat secara online je. Mana kita boleh online, di situ juga kita boleh edit kita punya website bila-bila masa, tak kisah berapa kali sekalipun. Tuan-tuan dan puan-puan boleh upah orang buat website, tetapi nombor satu, harganya tinggi. Nombor satu. Nombor dua, bila suruh edit apa-apa, yang mana yang ada website akan faham. Kita suruh edit, kadang-kadang lambat, kadang-kadang cepat. Tapi dia ada syarat pula. Edit berapa kali sahaja maksimum yang boleh. Lepas pada kalau nak edit apa-apa, kena bayar tambahan. Yang itu kena faham orang yang ada website. So, dengan website Mainik, kita buat sendiri. Lebih pada 150 design kita boleh pilih di situ, drag and drop sahaja, dan kita boleh edit pada bila-bila masa, di mana sahaja, berapa kali pun, tak kisah, tak ada charge apa-apa. Macam mana nak dapatkan website tu? Senang, boleh hubungi saya je boleh, WhatsApp saya. WhatsApp saya senang je. Nombor telefon saya 019 80 117. 019 80 117. Nak tanya apa-apa berkaitan dengan Mainik, nak tanya apa-apa dengan produk Mainik, boleh WhatsApp saya saja. Dan siapa yang baru bersama dengan kita, tak tahu lagi Mainik tu apa dia, Mainik ni ialah bukan syarikat saya, bukan. Mainik ni ialah satu agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Bukan syarikat saya tau, jangan salah faham tu. Saya cuma trainer sahaja di Mainik, juru latih sahaja. Dia kata, oh, ini syarikat cikgu ke? Bukan. Bukan. Mainik ni besar. Di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Saya hanya jurulatih, dan kalau anda perlukan guide daripada saya, tidak ada apa-apa bayaran ya. Saya akan guidekan apa yang Mainik boleh buat, apa program yang ada, apa yang tuan-tuan boleh dapat. Dan untuk siapa yang menonton ni, walau live ke ataupun yang recorded ke, nanti boleh tengok video ni secara recorded ke, siapa yang menonton saja boleh WhatsApp saya akan bagi satu produk Mainik yang boleh meningkatkan branding produk anda secara online. Apa dia produk tu, nanti saya bagi tahu, saya akan bagi percuma untuk anda yang mana yang menonton ni. Tak kisahlah berapa ramai pun, boleh WhatsApp saya akan bantu untuk dapatkan produk Mainik ni yang boleh membantu anda menaikkan branding. Walaupun tak ada website. Ni yang saya nak bagi free ni bukan website. Yang saya nak bagi free ni ialah satu sistem di mana boleh meningkatkan branding produk anda. Sekejap lagi saya akan terangkan secara lebih terperinci tentang produk tersebut. Baik, kita bersama dengan Puan kembali. Baik, Puan Rosliza, yang pertamanya Puan yang kita cerita tadi, macam mana bisnes sebelum ada online. Susahlah, kena pergi berpenat lah. Lagipun kena keluarkan modal banyak. Ialah nak pergi ke bakery-bakery cari duit minyak, masa dan sebagainya kan. Nombor satu. Nombor dua, bila dah ada website,
nak promote website pula. Tadi Puan ada sentuh sikit berkaitan dengan macam mana nak buat tu kan, nak bagi memperkenalkan website kan. Okey. Bila Puan dah siapkan website ni, dah belajar daripada main ni, kita dah ajar dah macam mana nak buat website ni, dah siap dah buat sendiri dah pun, dah guna dah pun, boleh share sikit tak macam mana cara Puan kongsikan kepada orang di luar sana kewujudan website ni? Sebab ada orang yang Puan ada orang buat website dia duduk diam je. Dia tak buat apa-apa, dia duduk diam aja. Macam dengan Puan, macam mana Puan kongsikan website ni kepada orang? Boleh ceritakan sikit tak tentang tu? Saya lebih aktif, contohnya macam saya lebih aktif di FB page. FB, okey. Kat bawah FB page tu kita letakkan link website kita. Yes. Juga dengan akaun TikTok dan juga kita sharekan sekali kita punya link. Macam dengan TikTok kan? Puan ada TikTok juga? Ada, baru je buat. Bagus. Sama dengan saya Puan, saya pun kena pergi ke TikTok juga. Yang ni saya nak share sikit kepada yang di luar sana. Kita kena faham TikTok, Facebook, Instagram, semua ni dipanggil sebagai media sosial ataupun orang-orang BBNU ni budak-budak baru nak up sekarang ni dipanggil medsos, media sosial kan. Media sosial ni dia tidak stick, dia tidak tetap mengikut zaman, tidak. Dia akan berubah mengikut zaman. Kalau dulu Space dulu ni, MySpace dulu lama dah, orang dah tak tahu dah sekarang ni apa. Jadi berulang-ulang berubah-ubah dia pergi ke Facebook. Facebook kita masih tahu lagi, tetapi dalam peringkat 40-an, 50-an, 60-an okey Facebook mahir. Tapi 30-an pun dah tak mahir dah Facebook. Orang 30-an pun dah makin berubah kepada Instagram. Baru je Instagram famous, datang pula TikTok. TikTok pula masa mula-mula dulu orang kata TikTok ni gede-gede je. Tapi sekarang tak. Sekarang ni ustaz-ustaz ke, siapa ke, ya, artis-artis ke, siapa sahaja, termasuk usahawan-usahawan macam dengan Puan sendiri, macam dengan saya sendiri, terpaksa ada TikTok sebab orang semakin beralih ke TikTok. Jadi itu kelebihan media sosial. Kelebihan dia ialah orang ramai di situ. Tapi kelemahan dia ada. Kelemahan dia ialah ia sentiasa akan berubah mengikut zaman. Kalau kita tak kejar, kita akan ketinggalan. Maksudnya, kalau satu masa dulu kita dah terror kat Facebook, maksudnya kita punya followers dah ramai kat Facebook, nanti followers tu sudah tidak bererti, berguna buat kita. Sebab followers tu walaupun dia tak keluar daripada Facebook, tapi dia jarang dah guna Facebook, dia akan guna Instagram, dia akan guna TikTok. Jadi kita kena sentiasa mengikut peredaran media sosial tu. Tetapi tidak untuk website. Bila buat website, siap satu website, selama-lamanya ia ialah website, tidak akan berubah. Itu bezanya ada website. Jadi maksudnya di sini kita wajib ada media sosial. Macam dengan Puan buat tadi. Kena ada Facebook, kena ada TikTok, wajib ada sebagai marketing tools kita untuk tarik orang pergi ke website kita. Sebab bila kita tarik orang daripada Facebook, orang dah tahu dah website kita, orang akan pergi ke website kita. Nanti kita akan IG pula tarik ke website kita. TikTok pula tarik ke website kita. Jadi media sosial apa pun akan berubah. Orang di website kita tidak akan berubah. Orang yang selalu pergi ke website kita tidak akan berubah. Dia orang tahu website kita kat mana, dia orang tahu cari kita. Okey Puan. Macam dengan Puan ada buat Facebook ad tak? Macam dengan Puan sebut tadi Facebook kan? Puan ada buat Facebook ad tak? Yang iklan tu kan? Ada. Iklan Facebook ada kan? Jadi kena keluarkan kos lah sikit, betul tak? Ya, betul. Tak, kurang jelas, dia terputus-putus. Apa dia Tuan? Ulang sekali lagi. Selalunya bila saya ada produk baru, sharekan penggunaan loyang, attach dengan video, saya akan gunakan FB Ads. Okey, maksudnya Puan akan buat video? Ya, saya akan buat video. Okey.
berkaitan dengan video tu pula. Ada orang ni dia bila dengar video, oh susah lah nak kena ambil video, nak kena upah orang lah, mahal lah apa semua. Puan upah orang ke buat video ke macam mana? Tak, saya buat sendiri je. Saya pun memang kan. So bila saya buat kuih, saya just ambil video. Lepas tu publishkan gambar loyang dan video saya buat kuih tu. Macam mana nak guna. Macam tu. Maksudnya macam mana kita ambil video tu, macam mana kita ambil video kat handphone apa semua tu kan share lah kan? Tak, saya guna handphone je. Tak ada pengguna yang ada orang ni dia beli macam-macam perkakasan untuk nak buat apa-apa tu sampai ribu-ribu. Tak perlu sebenarnya, tak perlu. Guna apa yang kita ada je, betul puan Betul. Tapi untuk Facebook ad tu kena invest lah sikit. Macam dengan kita ni kalau buat traditional punya cara marketing, kita kena buat flyers, kita kena bayar cost printing, kita kena upah orang edar flyers. Yang sama juga macam Facebook ad. Memang kena perlukan modal. So keberkesanan dia mengikut macam mana yang kita keluarkan modal tu lah. Orang kata kalau pancing guna ikan bilis, dapatnya ikan kecil lah. Kalau pancing nak dapat paus, kenalah guna ikan yang besar. Macam tu lah, lebih kurang lah. Marketing macam tu lah, biasalah tu. Kita kena bijak untuk memilih cara marketing sesuai dengan kita punya target, sesuai dengan, jangan lupa, sesuai dengan kemampuan kita juga. Okey, saya nak mencelah sikit. Saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga Puan Rosriza juga berkaitan dengan satu produk mining yang saya sebut tadi yang saya nak bagi percuma tu. Sekejap ni saya nak share skrin dekat sini. Produk ni ialah produk yang mana yang dia bukan produk fizikal. Produk ni maksudnya satu cara nanti kalau sebut produk orang tak faham pula produk macam mana ni. Ni bukan produk fizikal macam dengan puan punya produk, tidak. Ini produk ni maksudnya nama dia ialah GoTo Brand. GoTo Brand ni ialah satu sistem yang mana yang membolehkan kita menggunakan satu nama domain. Nama domain tu macam dengan Puan Rosriza dah faham dah, domain tu ialah nama website. Tapi bagi orang yang tak ada website, mungkin orang tak faham nama domain tu apa. Nama domain ni ialah nama website. Contohnya macam dengan Puan sekarang, dah ada website, nama dia azizjafar.my. Okey. Bila dengan nama azizjafar.my tu, kita boleh menggunakan domain azizjafar.my tu bukan saja kat website. Tanpa website pun boleh guna dengan produk ni. Untuk nak linkkan pergi ke platform digital kita yang lain. Kita boleh linkkan pergi ke WhatsApp, kita boleh linkkan pergi ke Facebook, kita boleh linkkan pergi ke IG, malah kita boleh linkkan pergi ke Waze, pergi ke Google Map kalau kita ada kedai fizikal. Dan juga kita boleh linkkan pergi ke Shopee, kedai kita pun boleh menggunakan link ni. Tapi sebelum saya jelaskan lebih lagi, cuba tengok video ni. Saya rasa kalau tengok video ni, tuan-tuan dan puan-puan akan lebih faham apa yang saya maksudkan. Kita tengok video ni sekejap. 1 minit je tengok video ni. Wah, ini food truck kamu ke? Hai Ali. Ya, saya baru saja bermula kecil-kecilan. Oh, baguslah macam tu. Ada tak Instagram atau Facebook untuk saya follow? Ada. Awak boleh pergi ke ig.kcity.biz.my untuk ke page IG saya. Kalau nak ke page FB pula, boleh pergi ke fb.kcity.biz.my. Bukan itu nama domain untuk website? Sekarang tak ada website pun boleh guna nama domain tau. Linkkan saja ke IG, FB, WhatsApp, Waze dan banyak lagi. Oh, menarik. Ini aplikasi baru ke? Dah lama ada. Namanya GoTo Brand. Macam menarik je. Apa kelebihan dia? Kelebihannya, pelanggan lebih mudah kenal dan ingat perniagaan kita. Menarik tak? Ini memudahkan kita promosikan brand kita kat internet. Orang pun mudah nak akses. Cuba compare antara whatsapp.my/6012345678 dengan whatsapp.alifoodtruck.biz.my. Mana lagi senang ingat? Betul lah.
Kat mana ya saya boleh daftar go-to brand ni? Awak boleh daftar di prime.mynick.my. Sekarang ni ada promosi percuma setahun tau. Percuma setahun? Wah, saya nak daftar sekarang lah. Nanti, nama domain yang saya nak dah tak ada pula. Okey. Kalau tengok kepada yang video yang saya tunjukkan tadi, kita faham bahawa yang pertama, kita boleh gunakan nama domain kita tu untuk nak linkkan ke kita punya channel-channel yang lain, digital kita ataupun media sosial. Kalau contohnya macam dengan azizjafar.my, kita punya domain kan, kita boleh linkkan ke WhatsApp, letak WhatsApp dia kat depan, whatsapp.azizjafar.my, dia akan pergi ke WhatsApp. ig.azizjafar. Tapi yang syarat dia yang kita nak bagi ni, dia .biz.my. So maksudnya ig.azizjafar.biz.my, dia akan pergi ke IG kita. fb.azizjafar.biz.my, dia akan pergi ke FB kita. Macam dengan waste.azizjafar.biz.my, dia akan pergi ke kedai kita. So setting tu akan di-guide lah, macam mana nak buat, senang je, setting je, online je. Nak daftar tu pun saya akan guidekan, saya akan tolong macam mana cara nak daftar tu. Tidak ada masalah, kita bagi percuma. Tapi percuma 1 tahun. Tahun yang kedua, dah berguna dah setahun. Tahun yang kedua, cuma bayar hanya RM90, tapi bukan setahun. RM90 untuk 3 tahun. Maksudnya setahun 30 je. Kalau bisnes ribu-riban kan, takkan RM30 tak boleh kan setahun kan. Itu pun setahun percuma. Tahun yang kedua baru bayar. Daftar percuma. Tak tahu macam mana nak buat, susah ke? Okey, WhatsApp je saya tak ada cas apa-apa. Percuma sahaja. Cas tak ada. Saya boleh bantu anda. Ya, daripada MyNick kita akan bantu anda sebab tujuan kita ialah untuk nak meningkatkan branding anda di online. Tapi ingat untuk yang tadi yang saya sebut tadi tu, yang baru ni, go-to brand ni, tak ada website pun boleh. Anda yang belum ada website pun boleh guna. Apatah lagi yang ada website, lagilah boleh. Yang tak ada website pun boleh guna. Jangan lupa, saya akan bagi percuma yang mana yang sedang menonton kita secara live pada sekarang ni, saya akan bagi kepada anda semua, tak ada limit. Semua percuma. Nampak tak? Dan juga yang mana yang anda tengok secara recorded pun, lepas sesi live kita ni pun, siapa tengok je video ni, saya bagi percuma. Sebab apa? Sebab upah anda tengok. Okey. Puan, kita berbalik kepada Puan. Macam dengan Puan buat loyang ni, yang jual dekat, yang ambil ni ialah bakery banyaknya kan? Ada tak orang personal yang buat satu, dia ada minimum tak? Dia punya order tu ada tak? Jadi kami bukan supply untuk kedai bakery saja. Kami jualan kuncit juga kepada baker-bakers untuk satu Malaysia. Minimum order memang tak ada. Kadang-kadang customer tu order satu pun kita ambil. Kita buat untuk dia. Oh, satu. Okey, dengar tu. Satu pun ambil. Banyak lagi lah ambil. Dan kalau kita tengok ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh masuk terus ke azizjafar.my, tambah-tambah lagi yang mana yang ada kena-mengena dengan bakery kan. Mungkin daripada sini boleh memperkembangkan lagi anda punya produk. Boleh customkan produk anda berbanding produk orang lain ya. So kalau tengok di sini, kalau hubungi ni, di sini boleh hubungi sini Puan. Macam mana cara nak hubungi Puan ni? Kalau dia orang berminat ke, boleh hubungi kat sini ke? Nombor ni ke, boleh ke? Ya, saya ada letak nombor telefon saya kat situ. Dekat sini boleh hubungi Puan di nombor telefon 0166871672. Ataupun pergi je ke azizjafar.my tu, boleh tengok. Dan boleh juga hubungi pada bila-bila masa, boleh bincang terus direct dengan Puan. Macam mana yang anda impikan untuk nak buat apa produk bakery yang anda nak buat. InsyaAllah Puan akan bantu anda untuk nak merealisasikan impian anda tu. Nak buat bakery yang macam mana ni, produk yang macam mana, yang bentuk macam mana ni, bentuk wow bulan ke produk. Mungkin kan dah tak tahu kan, bincanglah, saya tak tahu, yang tu kemahiran Puan lah. Nanti bincanglah dengan Puan. Okey Puan, Puan ada nak letak offer ke, agent ke, ada ke? Ada rancangan ataupun dah ada ejen jualan maksud saya?
Setakat hari ini kita ada ejen lah dropship yang menjual di Shopee. Ada Bagus. 5-6 orang. Aha. Ada juga yang Persatuan Bakers Malaysia yang letakkan kontak nombor kami dalam persatuan dia lah. Bakers yang baru nak buka kedai. Kan tag lah. Itu pun satu marketing juga Puan Satu marketing juga masukkan nombor telefon dekat persatuan apa semua kan? Ya. Actually jujur saya katakan kat sini saya punya website ni memang membantulah. Sebab rata-rata yang orang yang macam saya lah contoh yang memang buta IT, apa-apa hal kan nak cari kan asyik-asyik cari pakcik Google. So bila Google aja loyang, automatik akan naik kami punya website dan ada contact number. Alhamdulillah. Ya. So bila ada contact number, dia orang terus cari. Sebab dia orang bila contact saya, dia akan cakap, Puan boleh tak Puan ni boleh buat custom made loyang ke? Saya kata ya. Lepas tu dia orang kata syukur saya puas cari ni, dia kata. Google saya dapat. Ramailah yang Yes. tu. Jadi rasanya dah bertahun dah berlalu, tapi membantu saya lah. Sebab dia bila Google saja akan naik contact number saya. Alhamdulillah. So, satu lagi bila Puan sebut berkaitan dengan Google, saya nak share beberapa info dengan tuan-tuan dan puan-puan para penonton yang dihormati sekalian. Bila kita cakap berkaitan dengan online, memang orang akan relevannya Google. Sebab orang tak katalah kau Yahoo je lah. Tak ada. Ya, kau Safari je lah. Lagilah orang pelik kan. Walaupun itu benda yang sama. Orang kata kau Google je lah. Yang tu orang dah relevan. Sebab apa jadi macam tu? Sebab Google trending sekarang ni. Orang memang apa-apa orang guna Google. Dan kita kena faham bahawa pengguna Google satu bulan lebih kurang 22 juta orang Malaysia yang guna Google satu bulan. Kalau tak salah saya satu bulan ke satu hari, satu bulan kot. Ke satu hari ya, saya tak ingat. Minta maaf kalau saya lupa, kalau saya tersilap ya, tapi berjuta orang tu. Maksudnya di sini ialah pengguna Google ni cukup ramai. Habis itu apa kena mengena dengan kita? Okey. Google ni sifat dia diajar, dia diprogram untuk nak kenal satu-satu tu information dalam ni dengan domain. Dia akan kenal domain. Dengan domain lah dia boleh kenal satu-satu tu. Alright. Bila dia kenal domain, inilah kelebihan apabila guna domain.my. Saya ulang, siapa yang tak biasa dengan online, domain tu apa? Domain ialah alamat website. Macam dengan Puan sekarang, dia ada alamat website dia azizjafar.my. Itulah domain. Domain mynick.my. Itulah domain. Maksudnya ada orang guna domain.my, ada orang guna .com. Alright. Persepsi orang kadang-kadang tersalah. Iaitu ada orang kata .com lah bagus, international. Orang luar negara pun boleh nampak. Sebenarnya apa pun, orang seluruh dunia boleh nampak. .my pun, kalau orang Singapura, orang Australia, orang UK, orang Afghanistan ke mana ke, yang type azizjafar.my di negara dia orang sekarang, dia orang akan nampak website Puan Rosliza di sana. Okay? Maksudnya, habis itu kenapa yang berbeza tu? Berbeza dia di segi siapa pengeluar domain itu. Apabila pengeluar domain .my ni ialah Malaysia. Di Malaysia, di dunia, mynick saja yang boleh keluarkan domain .my ni. Bila keluarkan domain .my, Google dapat trace .my milik dia ialah Malaysia. So, kita kena ingat perkara yang kedua. Apabila Google nak bagi satu-satu jawapan untuk orang yang mencari apa-apa maklumat di Google, dia akan detect by location. Jadi maksudnya bila dia detect .my Malaysia, ada juga loyang tapi orang buat kat Indonesia. Dia akan bagi cadangan jawapan dekat kita yang ada di Malaysia dulu. So, secara tak langsung, nama kita akan keluar lebih mudah di Google.
berbanding orang yang menggunakan .com ataupun .negara-negara yang lain. Setiap negara mengeluarkan dia punya domain sendiri. Ya, .sg Singapura, .au Australia, .uk dekat UK. Sebab itu kalau kita tengok contohnya saya bagilah peniaga-peniaga usahawan semua biasa sangat dengan Shopee kan. Shopee asalnya dekat Singapura. Tapi bila di Malaysia, dia ada shopee.com.my. Walaupun dia ada shopee.com, walaupun dia ada shopee.sg, walaupun dia ada Shopee yang dot lain di negara-negara tu. Sebab apa? Sebab dia faham konsep Google ni. Sebab itu dia beli lagi domain yang .my. So di sini saya nak ambil kesempatan ni untuk nak suruh anda supaya ambillah domain .my berbanding .com. Saya sendiri pemilik .my. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Saya ada domain, 6 domain .my. Sebab saya tahu kepentingan domain dan saya faham apa kelebihan ada domain .my. Sama macam dengan Puan Rosliza. Baik, Puan. Macam mana kalau orang nak jadi ejen untuk nak jual produk Puan? Ada tak kesempatan dia orang nak buat bisnes sampingan lah untuk siapa-siapa je lah yang berminat? Boleh tak? Dan macam mana cara dia kalau boleh? Ya, boleh. Mudah je. Just WhatsApp saya. Beritahu dia nak jadi ejen. Lepas tu dia selalu kami ambil dropship lah. Dia just bagi alamat customer dia. Okay. Kita direct postkan ke customer dia. Macam tu lah. Then dia payment pada kita, kita postkan pada customer dia. Lebih Yes. mudah. Dan Dia ada orang juga, pun tak. Ya, teruskan. ya, ada juga kalau macam cikgu-cikgu bankers ni, dia ambil secara bukan and then dia postkan direct pada student dia ataupun dia jual semula pada waktu dia buat kelas. So nanti macam dengan Puan kata tadi, boleh WhatsApp saja Puan di nombor telefon 016 687 1672. Yang itu nombor handphone Puan Rosliza, boleh WhatsApp di situ. Di situ sekiranya anda perlukan khidmat Puan di segi nak buat apa-apa berkaitan dengan loyang aluminium. Nombor 2, sekiranya ada kehendak ataupun keinginan untuk nak jadi ejen, boleh bincang dengan Puan macam mana cara dia, WhatsApp je kat situ. Baik, akhir kata Puan, kita ni masa sudah mencemburui kita. Sedar tak sedar dah sejam dah Puan. Akhir kata Puan, apa saranan ataupun pesanan Puan kepada orang-orang yang di luar sana yang teragak-agak untuk nak ada website ni? Apa saranan Puan? Saya rasa tak perlulah lagi berfikir-fikir, ambil masa untuk decide nak ada website ni. Terus dah buat website, tak rugi, memang tak rugi. Dan dia sangat-sangat membantu. Tak mudah, tak susah mana pun kita nak handle je. Bila kita dah ada tu, dia dah duduk kat situ, kita dah take number kita, dia akan jalan dengan sendirinya. Tak susah. Betul. So maksudnya bisnes kita pun 24 jam tak ada cuti, jalan je selagi website tu ada, betul eh? Ya, betul. Dan baru-baru ni pun kami dapat customer daripada Australia. Australia, alhamdulillah. Ya, dia nak custom loyang lah. Dia nak order loyang. Lepas tu dia order dengan kita walaupun kos postage tu 3 kali ganda mahal daripada harga loyang kami tu. Tapi dia sanggup bayar. So bayar, kita postkan dan feedback dia puas hati dengan loyang-loyang kami dan dia nak order dan nak repeat order lagi. I see, alhamdulillah. Tu sampai ke Australia. Tengok macam dengan saya cakap tadi. Dia duduk Australia pun dia jumpa website Puan dekat Australia. So kalau ada orang yang dia kata guna .com lah satu dunia, tidak sebenarnya. Guna apa pun satu dunia. Tapi kelebihan .my macam saya katakan tadi. Kita bisnes di Malaysia,
orang yang mencari kita majoritinya di Malaysia. So, kelebihan.my setapak lebih bagus berbanding .com di segi carian Google. Dan ingat, pengguna Google lebih daripada 20 juta orang setiap bulan yang guna Google. So, bayangkan kalau kita dapat 10%, 1% pun dah banyak tuan-tuan dan puan-puan ya. So, terima kasih banyak kepada puan. Ada apa-apa pesanan ke nak bagi tahu ke? Ada apa-apa offer ke nak bagi tahu ke? Ada tak? Pesanan. Pesanan ni pada yang pendengar, yang melihat Zoom pada tengah hari ni, raya nak dekat, rajin-rajinlah lawati kita punya ADR Brilliant punya page, ada banyak promosi-promosi, loyang-loyang, papan canai untuk buat biskut-biskut raya. Oh, ni dekat nak raya dah puan kan? Kena ni lah ni. Kena standby lah ni. Ya. So, terima kasih banyak. Saya bagi pihak MyNick mengucapkan jutaan terima kasih. Berbanyak-banyak terima kasih kepada puan, terutamanya kerana sudi menjadi tetamu kita pada hari ini. Terima kasih banyak puan ya. Kerana sudi untuk berkongsi pengalaman macam mana sebelum ada website, macam mana dah ada website di segi perniagaan beliau untuk membuat dan menjual loyang. Boleh jual sampai ke Australia pun. Terima kasih banyak puan. Terima kasih banyak. Dan kami di MyNick sentiasa mendoakan supaya yang mana yang buat website, yang mana dah ada website, supaya lebih maju dari segi bisnes yang dijalankan. Dan jangan lupa, anda yang ada website, jangan lupa dah ada website tu macam dengan kita buka kedai. Kita sewa kedai, kita renovate kedai, kita masuk aircon, kita masuk produk, sama macam kita buat website. Pilih design, tukar color, buat font cantik, masuk video, masuk gambar, semua dah complete. Tapi macam kita buka kedai lah. Bila kita dah renovate kedai kita siap, jangan kita duduk dalam kedai tunggu je orang datang. Orang akan datang, tapi slow lah. Berbanding kalau kita hebahkan dekat orang, suruh orang datang kedai kita. Macam dengan website. Kita dah ada website, dah siap website dah cantik. So tugas kita yang kedua ialah menghuru-harakan orang di luar sana supaya datang ke website kita. Jangan duduk diam. Sebab kita tunggu. Oh, orang tak datang-datang kan. Jadi buat macam puan buat tadi. Sharekan dalam apa cara. WhatsApp, YouTube kalau ada, buat video, Facebook, hebahkan sama ada secara percuma ataupun berbayar. Ikutlah bajet kita macam mana. Tapi bergantung macam dengan saya kata tadi lah. Kalau nak paus, umpannya besar lah. Kalau nak ikan, setakat ikan, orang Kedah panggil ikan temenung. Ikan, siapa tak tahu mungkin ikan tu selalu temenung kot kan. Sebab tu dia suka ikan tangkap. Ikan temenung ni orang panggil apa ikan temenung? Ikan, saya lupa. Ikan kembung. Ikan kembung. Nak dapat ikan kembung mungkinlah kos dia murah sikit macam tu lah ya. Di segi marketing ni tak kira lah sama ada traditional, offline ataupun online pun sama juga. Perlukan kos. Baik, saya rasa itu sahaja dan jangan lupa anda yang ingin dapatkan produk website ni, satu produk, boleh tanya saya secara lebih mendalam lagi. Lebih kalau anda berminat nak ada website sendiri, boleh WhatsApp saya 019800017 01980000017. 0 ada 4 kali ya. Ataupun WhatsApp saya, type kat Google tu, dekat Google tu type aja WhatsApp, WASAP, whatsapp.protraining.my. Akan pergi terus ke WhatsApp saya. Dekat URL tu type whatsapp.protraining.my, akan terus pergi ke WhatsApp saya. Yang tu saya gunakan produk GoTo tadilah. Orang tak bagi dah link WhatsApp biasa, dah saya tak pakai dah yang tu. Saya tak bagi link Facebook saya yang biasa tu, tak. Link Facebook saya fb.protraining.my. Link IG saya ig.protraining.my. Tak mainlah link biasa tu. Nak macam saya, WhatsApp saya. Saya akan bagi secara percuma.
kepada anda dan saya akan guide sehingga anda berjaya menggunakannya. Setting-setting semua jangan bimbang, saya akan bantu. InsyaAllah itulah tugas saya ini, membantu anda untuk mengonlinekan bisnes dan branding anda. InsyaAllah. Saya kembalikan kepada host kita yang comel loteng tu, Izian, saya kembalikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan minggu depan. Terima kasih banyak kerana bersama saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia. Bye-bye. Okey, terima kasih Cikgu Yasir dan juga Puan Rosliza di atas perkongsian yang sangat bermanfaat tadi. Jadi dengan berakhirnya sesi webinar hari ini, saya Nur Izian, wakil dari MyNIC ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda dan juga memohon maaf sekiranya ada kekurangan. Hingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.